Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY, tempat di mana kita kupas isu semasa dengan jujur, berani, dan tidak takut menyentuh benda-benda sensitif yang kadang-kadang orang lain lebih suka diamkan. Hari ini kita akan mengulas satu isu panas, hangat, dan agak mengejutkan sebenarnya, terutamanya bila ia melibatkan agama, politik, dan juga institusi diraja. Tiga elemen yang kalau bergabung di dalam satu cerita, kita tahu pasti akan menarik perhatian ramai. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan bersedia untuk menyelami satu lagi isu kontroversi negara. Baiklah, mari kita terus masuk ke cerita. Baru-baru ini pemimpin Amanah Perak yaitu Asmuni Awi tampil buat satu dakwaan serius terhadap calon Perikatan Nasional bagi Pilihan Raya Kecil DUN Air Kuning yaitu Abdul Muhaimin Malik. Dakwaan itu bukan calang-calang. Dia dituduh menipu di dalam permohonan mendapatkan tauliah mengajar agama di negeri Perak. Coba kamu bayangkan, ini bukan macam salah isi borang semata-mata, tetapi ini melibatkan satu institusi agama rasmi, satu proses formal yang memerlukan kelulusan dari jabatan mufti dan perkenan dari sultan sendiri. Jadi apabila disebut menipu di dalam konteks ini, ia bukan sekadar salah laku pentadbiran, tetapi boleh dianggap satu bentuk penderhakaan terhadap Sultan Perak. Asmuni berkata, perkara ini tidak boleh dipandang ringan sebab tauliah mengajar agama di Perak bukan diberi macam lesen memandu yang boleh diambil sesiapapun. Prosesnya melibatkan ujian bertulis, sesi temu duga, dan juga semakan latar belakang. Dan hanya akan diluluskan jika diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Sekarang peraturan sedia ada pula menyatakan dengan jelas bahwa mana-mana individu yang aktif dalam politik atau bertanding dalam pilihan raya tidak layak untuk memohon tauliah ini. Jadi logiknya kalau seseorang itu sudah memegang jawatan politik atau sedang bertanding, dia tidak sepatutnya mendapat tauliah itu. Tapi kalau dapat juga ada dua kemungkinan saja. Yang pertama, sama ada pihak yang cuai, atau yang kedua, ada maklumat palsu yang diberi dalam proses permohonan. Seterusnya, yang lebih mengejutkan, calon yang dimaksudkan Abdul Muhaimin langsung tidak mau memberikan penjelasan apabila ditanya oleh pihak media. Beberapa kali media bertanya soalan yang sama, jawaban beliau tetaplah sama, yaitu bila tiba masanya saya akan memberi jawaban. Nah, ini adalah satu benda yang pelik. Kalau tidak bersalah, kenapa mau tunggu? Kenapa tidak jelaskan sekarang saja? Lagi dekat dengan hari mengundi, lagilah penting untuk dia bersihkan nama, betul atau tidak? Tetapi kalau beliau mengambil langkah untuk berdiam diri, makinlah ramai orang akan syak wasangka terhadap beliau. Bila wartawan tanya pasal harapan beliau kepada rakyat, barulah dia bersungguh-sungguh untuk jawab. Tetapi apabila ditanya pasal tauliah, nah, terus diam seribu bahasa. Kamu tidak rasa pelikkah? Sebenarnya dalam konteks Perak, perkara ini bukanlah perkara yang kecil. Kita tahu, Sultan Perak sebelum ini pernah menegur secara terbuka mana-mana pihak yang menggunakan institusi agama dan tempat ibadah, macam contohnya masjid dan surau untuk tujuan politik. Oleh itu, kalau benarlah dakwaan ini, ia bukan sekadar salah guna sistem, tetapi juga satu bentuk yang tidak menghormati arahan Sultan. Dan ini boleh dikira sebagai satu bentuk penderhakaan. Bayangkan calon yang sepatutnya menjadi wakil rakyat, tetapi mula langkah politiknya dengan mencemar institusi agama dan mempermainkan sistem yang dikawal di bawah perkenan Sultan. Tidakkah itu satu perkara yang sangat berat? Apa pendapat Anda semua? Seterusnya, Muhaimin ini pula bukanlah calang-calang orangnya.
Beliau merupakan seorang guru besar di sebuah sekolah agama negeri. Jadi orang awam tentunya ada persepsi yang tinggi terhadap beliau, dianggap sebagai tokoh agama, berilmu dan berintegriti. Dan beliau pula tidak tampil menafikan dengan jelas ataupun memberi bukti bahwa beliau mendapat tauliah secara sah. Maka ia meninggalkan ruang untuk spekulasi yang sangat besar. Adakah beliau benar-benar layak memegang tauliah? Atau adakah proses itu telah dipermudahkan karena pengaruh politik? Sekarang ini ramai yang mula bertanya, kenapa pihak berkuasa agama negeri tidak tampil memberikan kenyataan? Di manakah jabatan Mufti Perak? Kenapa senyap? Adakah karena tekanan politik? Atau mereka sendiri sedang menyiasat secara dalaman? Kalau iya, rakyat berhak tahu. Sebab ini bukan isu dalaman jabatan semata-mata. Ini adalah soal integriti calon pilihan raya, soal penghormatan kepada peraturan agama, dan yang paling utama, soal maruah institusi raja. Tambahan lagi, bila kita lihat kenyataan Asmuni Awi, beliau mengingatkan bahwa perbuatan seperti ini, jika benar, adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan awam, mencemarkan institusi agama dan boleh membawa kepada pelanggaran undang-undang syari. Sekarang ini kita tahu undang-undang syariah bukan setakat ingin menghukum moral, tetapi juga untuk melindungi institusi Islam daripada disalahguna. Tetapi bila ada pemimpin politik yang katanya berjuang untuk Islam, tetapi buat benda yang melanggar hukum syari ini, apakah akan jadi kepada kredibiliti perjuangan mereka? Dan sekarang mari kita masuk pula persoalan yang lebih besar. Kenapa Perikatan Nasional masih kekalkan Muhaimin sebagai calon, walaupun ada kontroversi besar macam ini? Adakah mereka tidak kisah tentang integriti? Atau mereka rasa ini hanyalah serangan politik biasa yang boleh dibiarkan berlalu begitu saja? Kalau kita tengok sejarah sebelum ini, bukan sekali dua calon ataupun pemimpin dari mana-mana parti sekalipun terpalit isu tauliah agama. Contohnya pada tahun 2022. Beberapa individu di Selangor dan Johor pernah ditahan atau disiasat kerana mengajar tanpa tauliah. Malah dalam satu kes di Selangor, individu yang memberi kuliah tanpa tauliah boleh dikenakan denda sehinggalah RM5.000 ataupun penjara. Tetapi kenapa dalam kes ini bila ia melibatkan calon politik tiba-tiba semuanya menjadi senyap? Isu ini makin menarik sebab PRK Air Kuning ini bukan PRK yang biasa. Ia akan menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara Muhaimin dari Perikatan Nasional, Bawani KS dari Parti Sosialis Malaysia, dan Yusri Bakir dari UMNO. Persaingan sengit ini menyebabkan semua mata tertumpu ke kawasan ini. Jadi, bila timbul isu serius macam ni terhadap salah seorang calon, ia sepatutnya menjadi peluang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa agama dan media untuk tampil memberi pencerahan kepada rakyat. Tetapi sayangnya, semuanya nampak terlalu senyap buat masa ini. Sekarang ini persoalan yang kita ingin lontarkan kepada kamu semua ialah, perlukah calon sebegini kekal bertanding jika dakwaan terhadapnya begitu berat dan belum diperjelaskan? Kalau dia menang, adakah kita akan ada wakil rakyat yang mulakan karirnya dengan satu isu penipuan? Dan kalau dakwaan ini palsu, kenapa pihak lawan atau badan berkuasa tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap fitnah? Siapa sebenarnya yang salah di dalam isu ini? Calon, parti, ataupun sistem? Dan yang paling penting, kenapa kita terlalu senyap apabila agama dipermainkan untuk politik? Kenapa bila ia melibatkan tokoh-tokoh politik, kita boleh anggap benda ini kecil ataupun remeh sahaja? Kalau orang biasa yang buat, cepat betul kena tindakan. Dan selain itu, satu perkara lagi, kalau kita benarkan calon yang terpalit isu sebegini untuk terus bertanding, adakah ini akan menjadi presiden?
Maksudnya lepas ni semua orang akan fikir, alah tipu sikit je, tak apa. Asalkan boleh bertanding, boleh menang, lepas tu kita settle belakang tabir. Nah, itu yang sebenarnya kita ingin mengelakkan. Jadi, kamu semua sebagai rakyat, pengundi dan pemerhati politik, fikirkanlah, adakah ini pemimpin yang kita mahu? Dan untuk Muhaimin, kalau betul tidak bersalah, keluarlah dan berilah penjelasan. Bersihkan nama Anda. Tetapi kalau salah, lebih baik tarik diri sebelum rakyat hukum di peti undi. Baiklah, itu sahaja dari kami untuk episod kali ini. Tetapi macam biasa, kami ingin dengar daripada kamu semua pula. Apakah pandangan kamu semua tentang isu ini? Patutkah Muhaimin berundur? Patutkah pihak berkuasa buka kertas siasatan? Atau adakah ini sekadar permainan politik biasa? Tinggalkan komen di bawah dan mari kita bincang bersama-sama. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY, tempat di mana suara rakyat tidak akan dibisukan. Sampai kita jumpa lagi, teruskan celik, teruskan peduli. Terima kasih kerana telah menonton. Salam sejahtera, salam hormat.